Allah menyebutkan pada ayat yang keempat ini, sesungguhnya ada bagi kamu pada diri Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah. Kita nak lihat pada perkataan uswatun. Baik, uswatun. Kita mesti pernah dengar perkataan uswatun, dan juga satu lagi perkataan yang pasti kita pernah dengar, iaitu qudwatun ataupun qudwah. Baik, kalau kita lihat uswatun maksudnya suri tauladan ataupun contoh teladan yang baik. Qudwatun pun diberikan terjemahan yang sama, contoh teladan yang baik. Tapi adakah ada perbezaan di antara dua perkataan ini? Dalam bahasa Arab terdapat perbezaan pada dua perkataan ini. Ada perbezaan pada dua perkataan ini. Baik. Secara mudahnya, uswatun ia merujuk pada diri orang tersebut. Qudwatun ia menyebut pada salah satu sifat ataupun aspek diri orang tersebut. Boleh faham? Uswatun ialah ia merujuk kepada diri orang itu, merujuk pada diri. Qudwatun dia menunjuk kepada salah satu sifat yang ada pada diri orang tersebut ataupun salah satu aspek yang ada pada diri orang tersebut. Baik. Untuk mudahkan lagi gambaran, kita boleh tulis macam ni lah. Kita boleh tulis dia ada qudwah. Dia ada contoh tauladan yang baik. Dia ada contoh tauladan. Kita ambil contoh dari segi sifat sabar dia. Dia ada contoh tauladan dari sudut dia sebagai pemimpin. Contoh, dia ada qudwah ataupun contoh tauladan dari sudut dia sebagai, katakan, bapa. Baik, dia boleh jadi qudwah yang banyak. Contoh tauladan pada setiap sifat dia. Dia seorang yang penyabar, dia seorang yang suka bersedekah, dia seorang yang suka berpuasa. Itu semua adalah qudwah, sifat yang ada pada diri seseorang tu. Satu sifat pada diri seseorang tu. Baik, qudwah ini bila kita campur dengan qudwah, kita campur dengan qudwah-qudwah yang lain, maka semua ini akan terangkum di dalam uswah. Semua ini terkandung di dalam uswah. Dalam diri orang tu secara keseluruhan. Kiranya kalau kita buat dari segi qudwah dekat sini, baik, uswah dia adalah bulatan yang lebih besar. Semua qudwah itu termasuk di dalam uswah. Qudwah, bila kita campur qudwah 1, qudwah 2, qudwah 3 sampai 10 qudwah, kita campurkan semua pada diri seseorang itu, dia ada 10 qudwah. Maka dia itu dipanggil sebagai uswah. Sebagai contoh tauladan. Qudwah kiranya lebih kecil berbanding dengan uswah. Kerana uswah adalah keseluruhan diri orang itu. Qudwah adalah salah satu sifat, salah satu bahagian kecil, salah satu aspek daripada diri orang itu, bukan keseluruhan. Baik. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini, sesungguhnya telah ada bagi kamu pada diri Nabi Ibrahim itu uswatun. Allah gunakan uswah. Allah tidak gunakan qudwah. Dan uswah ia menunjukkan pada keseluruhan diri, bukan hanya pada salah satu sifat ataupun aspek tertentu pada diri orang tersebut. Maka Allah nak beritahu Nabi Ibrahim ini keseluruhan diri dia,
Semua sifat-sifat dia itu, apa yang dia lakukan, itu semua adalah uswah, contoh tauladan yang baik bagi kamu untuk kamu ikuti. Allah tidak gunakan kudwah kerana uswah adalah lebih besar daripada kudwah. Maka kita kena jelas mengenai perbezaan di antara uswah dan juga kudwah. Allah namakan Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik pada keseluruhan diri dia dari segala aspek.